Saudara, tak boleh dinafikan lagi sebenarnya filem-filem Malaysia, memang rakyat Malaysia, keluarga Malaysia sangat meminati filem-filem tempatan. Keluar je genre apa sekalipun, mesti wayang akan penuh. Tak kiralah cerita hantu ke, memang akan penuh. Cerita hantu kelakar ke, memang akan penuh. Baru-baru ni filem Mat Kilau yang mendapat kutipan yang memberansangkan menjadi fenomena rakyat Malaysia sehingga diperkatakan di negara luar sendiri pun. Satu contoh ataupun satu situasi yang kita boleh gambarkan sebagai Malaysia sudah berada di level ataupun tangga yang seterusnya dalam pembikinan filem yang cukup hebat. Jadi untuk bercakap berkenaan dengan buatan Malaysia ke persada dunia, kita bersama dengan Dr. Ayu Hasweda Abu Bakar, Koordinator Bidang Program Penulisan Pengajian Seni Liberal, Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Puncak Perdana. Ya, saya. Ya, Dr. Ayu, kalau kita cakap pasal filem Malaysia ni, ada sebenarnya beberapa kelompok yang kita rasa kalau tengok keluar je cerita Malaysia apa sekalipun mesti macam okey nak pergi tengok. Tapi ada juga kelompok yang kalau keluar filem Malaysia ni, tak apalah, filem Malaysia, tak payah tengoklah, tunggu je nanti dekat mana-mana stesen TV akan keluar. Jadi apa sebenarnya yang pendapat doktor? Pada pendapat saya, sebagai saya ada seorang pensyarah program filem sebenarnya daripada Pusat Pengajian Seni Digital dan Imajan, dan sekarang ini saya dilantik menjadi koordinator bidang penulisan. So pada pendapat saya, kita harus menyokong filem Malaysia sebab graduan-graduan yang ada sekarang ini mereka akan menghasilkan sebuah filem Malaysia. Dia berasal usul daripada bertitik tolak daripada konten. Sebuah cerita haruslah didasari, pucuk dia adalah konten cerita. Sekiranya ada mereka yang mempunyai aliran bahawa filem Malaysia kita tunggu untuk tonton di TV, saya rasa kalaulah macam itu, sampai bila pun kita tidak boleh ke hadapan. Betul. So pada saya, pada mereka yang menganggap bahawa filem Malaysia ini berada di takuk yang lama, cuba bagi pendapat. Cuba bagi peluang dan pendapat. Betul. Baik, terima kasih doktor. Itu sebenarnya yang kita nak dengarkan, dan kita perlu bukanlah kita basuh, tapi kita perlu ada satu pemikiran yang baru. Jangan terlalu skeptikal terhadap filem-filem Melayu, filem-filem buatan Malaysia. Tapi selain daripada itu doktor, kalau kita ikutkan filem-filem Melayu, mungkin dari segi pemilihan pelakonnya memang sudah tidak boleh nafikan pelakon-pelakon Malaysia pun pelakon-pelakon yang hebat. Dari segi kontennya juga mungkin ada yang macam yang kelompok tadi, ada yang kata okey, ada yang kata tidak. Tapi dari segi menarik minat itu bagaimana? Maksudnya first impression untuk menarik minat penonton untuk tonton filem Malaysia bagaimana? Pada saya, apa pun konten itu sangat penting. Ya. Kalau skrip itu loose, skrip itu tidak kukuh, orang kata skrip itu adalah skrip shock sendiri, dibuat tanpa research, kontennya akan menjadi loose, cerita yang diangkat pun akan sangat longgarlah. Apa pun kalau kita tengok, kalau kita idolakan atau mengagung-agungkan Hollywood, content come first. Betul. So sekiranya pemilihan pelakon itu, dia juga harus melalui proses yang sama, iaitu research. Betul. Dia harus mendalami watak dan dia harus melakukan research terlebih dahulu untuk menjewai watak. Untuk menjadi seorang pelakon bukan mudah. Betul. Dia harus mempunyai 3 karakteristik yang perlu diambil tahu, iaitu sosiologi, psikologi dan fizikal. Saya macam dalam kelas. Kelas-kelas untuk menjadi seorang pelakon. Doktor, itulah, itu antara gaya bahasa doktor pun sudah mencerminkan
pensyarah yang sangat arif berkenaan dengan filem, apatah lagi filem buatan Malaysia. Doktor sebut tadi berkenaan dengan konten. Kalau di PDP, macam mana konten itu diterapkan kepada graduan-graduan, pada mahasiswa untuk faham sebenarnya konten itu perlu di-research, perlu dikaji dulu sebelum menerbitkan sesebuah filem ataupun sesebuah video pendek kan misalnya. Okey, di dalam kelas pelajar-pelajar akan diberi masa untuk mencari idea dan untuk meranumkan idea dan mereka harus buat pitching di depan pensyarah. Baik. Dan pensyarah akan memilih cerita-cerita yang dianggap asli, yang dianggap lain pada yang lain. Di situ barulah mereka akan membuat sebuah naratif yang diguidekan mengikut storytelling. Sebab daripada idea ke konsep, betul, dan kemudian ke storytelling bukan mudah. Semua orang boleh bagi idea, semua orang boleh come up with a concept, tetapi untuk menjadi script writer bukan semua orang boleh menjadi script writer. Betul. Jangan terlalu perjalanan ceritanya dah baik tapi skripnya bosan, tak jadi filem juga ya doktor ya. Jaminan kualiti buatan Malaysia, filem-filem buatan Malaysia itu bagaimana disemak, mungkin dikonsistenkan supaya kualiti itu terus kita boleh jual ke peringkat antarabangsa. Untuk pelajar-pelajar pelajar-pelajar di tempat saya, kami di sini mementingkan konten. Di sini kami akan groom student untuk memastikan bahawa cerita itu kukuh. Kemudian barulah kami lepaskan untuk shooting. Di sini melalui kelas-kelas yang lain kita ada criss-cross, di mana kelas-kelas daripada production design, kita ada kelas-kelas editing, kita ada kelas lakonan, kita ada kelas management akan bergabung sekali untuk menghasilkan sebuah filem. Short film. Baik. So di sini dari filem-filem pengarahan, contohnya student-student pengarahan yang dibekalkan dengan aspek-aspek pengarahan, cinematic apparatus, bagaimana untuk mentransformkan sebuah skrip itu menjadi visual, sebab kena ingat filem adalah to show bukan to tell. Betul. So konsep showing itu adalah melalui cinematic apparatus. So dan pelajar itu akan belajar apply macam mana bercerita melalui cinematic apparatus. Di sini di situ sebenarnya yang kita katakan filem. Baik. So kualiti pelajar-pelajar UiTM dijaga melalui konsep itu. Baik. Jadi silibusnya adakah ia diubah setiap tahun, setiap masa mengikut trend-trend terkini atau bagaimana? Silibus mengikut trend semasa dan juga mengikut isu semasa. Sebab cerita-cerita yang diambil adalah mengikut isu dan mengikut populariti yang ada, tetapi cerita harus dah mempunyai statement yang kuat. Okey, baik. Kalau kita bercerita berkenaan dengan trend, doktor kan, saya ini yang saya dapatlah, yang saya faham, apabila satu produksi mengeluarkan cerita hantu, semua nak buat cerita hantu. Bila nak keluarkan cerita romantik katakan, semua nak buat cerita romantik. Jadi adakah itu sebenarnya trend yang memang kita akan lalui, ataupun pihak produksi perlu kata doktor tadi, lain daripada lain supaya dapat memikat rakyat ini melalui kepelbagaian filem, corak filem yang akan diterbitkan? Kalau kita kaji dari segi trend ini, bukan di Malaysia saja melalui proses trend. Baik. Di Hollywood juga melalui proses trend yang sama. Jadi kita di sini akan mengikut trend yang berada di Hollywood. Tetapi kelainan yang kita ada adalah jenis ataupun cerita yang kita angkat haruslah jangan klise dengan trend-trend yang ada. Contohnya kita ada pelbagai perspektif cerita seram, angle seram, dan kita boleh pilih satu kelainan tetapi dalam ruang horror.
Faham. So masih dalam mengikut trend. Sebab kalau sekiranya kita keluar pada trend itu, katalah kita satu-satunya akan keluar pada trend itu, kita mungkin tidak boleh melawan. Dia macam itulah. Akan solo rider kita kata. Yes, kita kena ikut tetapi kena cari kelainan dari konsep cerita. Baik. Berkenaan dengan sebuah filem ni, saya percaya untuk menghasilkan satu filem yang menarik, satu filem yang boleh dekat dengan hati penonton adalah melalui penghayatan yang diamati oleh seorang pengarah. Jadi di PDP UiTM, bagaimana penghayatan itu diterapkan kepada pelajar dan juga adakah ia datang dengan sendiri kepada pelajar ataupun perlu mengikut silibus baru mereka faham apa makna sebenar penghayatan kepada filem? Untuk menjadi seorang pengarah, macam mana saya cakap tadi, kita harus melalui proses dan faham tentang bagaimana seorang pengarah harus bercerita melalui cinematic apparatus. Betul. Cinematic language itu adalah composition, lighting, production design dan juga editing. Itu semua ada language bahasa filem. Sekiranya pengarah tidak mampu untuk bercerita melalui konsep-konsep itu, maka cerita itu longgar. Jadi mereka harus duduk dan faham dan mereka harus buat script breakdown dan mereka harus berbincang dengan production dia punya kru, especially pelakon, bahagian production design, bahagian editing, bagaimana yang dia nak, bagaimana ideologi atau cerita yang dia nak. Bila itu sudah berlaku, insya-Allah cerita yang diangkat akan ada dia punya impak dia. Impak dan emosi pada filem itu. Baik, saya percaya graduan-graduan di bawah bimbingan Dr. Ayu akan membuahkan hasil yang sangat-sangat menarik satu hari nanti pada masa akan datang. Saya percaya graduan-graduan Dr. Ayu juga akan terpampang namanya di sinema-sinema di Malaysia, program-program di Malaysia, menerbitkan, mengarahkan satu filem yang sangat hebat buatan Malaysia ke persada dunia. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Dr. Ayu Haswida Abu Bakar, Koordinator Bidang Program Penulisan Pusat Pengajian Seni Liberal, Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM, Puncak Perdana, kerana sudi bersama kita pada ini bercerita berkenaan dengan buatan Malaysia ke persada dunia. Satu topik yang sangat perlu diperkatakan pada hari ini berkenaan dengan kepelbagaian, keaslian filem itu perlu diterapkan supaya kita tidak bosan, supaya seni itu diangkat, kreativiti itu dilihat dan juga filem itu dapat dipasarkan ke pasaran global. Terima kasih sekali lagi Dr. Ayu kerana sudi bersama kita pada hari ini. Kepada penonton Lensa IPT, terima kasih kerana menonton kami sepanjang 1 jam daripada jam 9 malam hinggalah menghampiri jam 10 malam sekarang. Pastinya kita akan berkongsi kepada anda berkenaan dengan aktiviti-aktiviti, perkembangan-perkembangan institusi pengajian tinggi IPTA dan juga IPTS dalam negara. Follow kami di Instagram Lensa IPT ataupun di Facebook Lensa IPT. Pastinya kami akan berkongsi setiap minggu, akan ada slot-slot yang menarik kita akan berikan kepada anda. Jikalau ada penangguhan, kita akan berikan notis dan pastinya anda tidak akan terlepas untuk menonton Lensa IPT setiap Jumaat jam 9 malam di saluran berita RTM Klik dan Facebook Live Lensa IPT. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.